Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Uncle pada kali ini. Nama Uncle Sufian Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah atau lebih dikenali dengan Peguam Syar'i. Hari ini Uncle akan sambung balik atau sharing beberapa tips mengenai rumah tangga ataupun isu-isu keluarga Islam. Okey, hai, Assalamualaikum. Saya Len Ramli. Saya isteri kepada ni yang di sebelah ni, pakai baju hitam ni. So macam setiap hari, setiap minggu kami akan try buat sharing dengan followers kan. Jadi bila macam malam-malam kami cerita kan, husband and wife, selalu dia ni akan cerita pasal apa tu lah, macam-macam lah, story case, macam-macam masalah biasalah rumah tangga kan. Jadi so bila saya dengar gitu, so I come up with conclusion, tajuk pada hari ini yang best juga, yang berkenaan dengan husband and wife punya relationship lah. Apa yang satu benda yang akan dicetus dan terus selalunya pandai bawa masalah. Contoh macam no communication ke apa semua. Jadi tajuk yang saya jumpa hari ini yang apa yang perempuan mahu sebenarnya dari suami, ataupun sebaliknya lah, apa yang suami mahu daripada isteri. Jadi contohnya, walaupun suami itu dia sudah menjalankan tanggungjawab dia untuk bagi nafkah apa semua, tapi itu tidak actually belum berapa selesai lah. Ada benda lain lagi yang tidak cukup untuk seorang isteri ni. Jadi kita mau kupas, kita mau korek ni apa sebenarnya yang boleh membantu dalam hubungan suami isteri ni. Sama kami juga belajar, kami pun belajar juga. So mungkin dia macam baru, it's a wow lah, it's a new point that you don't know, kami pun tak tahu. So kita try to discuss ini, dan at the same time nanti kau selit-selitkanlah juga kan, Lai? Yes. Dengan cerita-cerita benar. Yeah. Story case. So, Uncle banyak yang tanya, kenapa Uncle kalau buat live, Uncle bawa bini Uncle? Okay. Ramai tanya nggak, Lai? Ya. Seriously? Dorang actually mau kasih explain juga, sebab Uncle ni peguam syar'i. Kadang-kadang sharing ataupun explanation seorang peguam tu tidak mencapai tahap pemahaman kepada orang awam. So, Uncle bawa bini Uncle supaya dia boleh mengupas atau memahami mengikut persepsi orang awam. Sometimes ni peguam ni dia shock sendiri saja explain, tapi apa yang dia explain tu kadang-kadang tidak sampai. Jadi Uncle harap dengan kombinasi antara Uncle selaku peguam dan bini Uncle selaku orang awam, benda ni akan lebih mudah senang difahami. Yalah, kan kita orang Sabah ni kadang-kadang mau faham istilah perundangan tu, kadang-kadang dia susah mau faham. So dengan cara ni Uncle bawa bini Uncle di dalam sharing ini mungkin akan lebih senang difahami oleh follower Uncle, yang terutamanya orang-orang yang kurang memahami istilah-istilah yang khas dari segi perundangan itulah, supaya kita lebih memahami undang-undang dan hukum syarak tu dengan lebih jelas. Okay? So, like, kau percaya tak kalau kau lebih memahami isteri kau ataupun isteri lebih memahami suami kan? So, banyak benda yang boleh dielakkan, macam bergaduh, miscommunication. Iya. Kau percaya tak tu? Percaya, sebab dalam hubungan suami isteri ini dia perlukan satu komunikasi yang baik. Kebanyakannya perceraian yang berlaku di mahkamah banyak berlaku disebabkan oleh komunikasi yang kurang baik, ataupun orang kita cakap miscommunication lah. Orang kita cakap bukan orang putih. So bila ada miscommunication tu, itulah yang menyebabkan banyak perkara tu yang kecil jadi besar. Jadi benda-benda begini kalau kita tidak elakkan daripada awal, benda ni akan jadi virus. Maksudnya dia pertama kecil, lama-lama jadi besar. Bila sudah jadi besar, dia sudah jadi cancer. So that mean diakhiri dengan perceraian. Cancer dalam hubungan lah, bukan cancer dalam hubungan lah maksudnya kan. Sebab benda ni kadang-kadang dia benda yang
biasa, mungkin remeh-temeh. Contohnya di dalam hubungan suami istri ini, si istri kurang mengambil berat terhadap makan minum si suami. Bagi dia cakap, pandailah dia cari di dapur apa semua. So benda begini yang kita anggap kecil dan remeh, apabila seseorang suami itu mungkin dia jumpa orang lain yang lebih take care, yang lebih orang cakap peduli, jadi benda inilah akan terjadinya permohonan poligami di kalangan suami. Lai, kenapa juga mau dicari, Lai? Sebab benda ni dia bukan pasal mau dicari. Benda ni kadang-kadang dia terjadi. Tercari lah. Ya, tercari lah. Sengaja cari kah? Sengaja kita lah, pun dah betul. tahu. Jadi benda-benda begini ni perlulah dielakkan. Walaupun kamu menganggap ni satu orang cakap alasan yang tidak boleh diterima, tapi yang alasan tidak boleh diterima ni lah yang selalu terjadi di mahkamah. Jadi uncle tidak mau menyalahkan mana-mana pihak, bini kah, laki kah. So dalam sharing ni kita mau supaya kita belajar. Actually uncle mau belajar untuk diri sendiri. Sambil belajar tu uncle sharing dengan follower uncle yang ada di FB dah. Mix dengan undang-undang lah. So untunglah kamu. Ya, sebab banyak yang uncle faham kurang untuk ada budget, terutamanya untuk mendapatkan konsultasi undang-undang kepada peguam syar'i ini. Sebab peguam syar'i ini kebanyakannya peguam syar'i swasta. So setiap consultation tu akan dikenakan cas perkhidmatan. Sebab dia ni profesional, bukan saja dia, semua pun. Semua profesional akan charge macam kamu juga doktor kan. Ya. Kan ada free. Lain lah kalau kamu pergi doktor kerajaan. So that's why lah uncle buat sharing di FB ini bagi golongan yang memerlukan explanation secara umum supaya dorang lebih faham terhadap undang-undang tu lah. At least boleh bantu kamu serba sedikit lah, bagi lampu sikit dalam kalau kamu mau jalan ke terowong yang gelap ni kan, kamu tak tahu mau pergi mana, at least ada lampu sikit lah. Jadi kamu tak berapa sesat kan lah. Yes. Jadi isteri ni ialah seorang makhluk Allah yang sangat memerlukan perhatian berbanding suami. Perempuan ialah satu makhluk yang memerlukan perhatian lebih daripada lelaki kalau dibandingkan. Okey, teruskan. Contoh macam kalau kita bercerita kan, macam isteri bercerita kan, suami ni kadang dia nak mau dengar. Jadi Lai dengar bah sampai begitu bah kita kan perempuan, sebab kita mau bercerita. Memang naluri perempuan tu kalau mau bercakap berbual tu dorang mau kena dengar bah, ndak mau yang kena layan iya macam kau tahu hari ni kah aku begini iya kak. Macam kalau perempuan ni ndak mau begitu. Dia mau apa ni, dia mau dihargai walaupun masa terluang tu sikit je. Macam balik kerja tu ada terluang masa 1-2 jam kan. Perempuan mau perhatian yang penuh dalam masa 1-2 jam tu pun best sudah tu. Balik rumah happy sudah. Ya, sebab benda ni ini yang selalu suami kena faham. Sebab apa? Kalau suami tu ndak faham tentang perlunya care terhadap isteri punya keluhan, luahan rasa apa ni, benda ni lah yang selalu jadi gaduh. Uncle bawa case story lah di mana seorang suami ni dia very hardcore dalam game. Ini jadi ya. So bini dia ndak tahan lah. Sebab apa? Laki dia ni kalau main game kau-kau punya yang ikut tournament. Ui, ada macam tu. Sebab ya ikut tournament lah apa. Benda ni main bukan alang-alang sampai jam 1 pagi. Oh, dia ikut mungkin US time kali. Mungkin US time kah whatever kah. So benda yang ini kita sebagai seorang suami ini, hobi ni orang cakap kena berpada-pada lah. Jangan terlampau ekstrim yang sampai tahap kamu dah sedar diri terhadap umur yang kamu punya hobi ni mendatangkan kemudaratan sudah. So ini berbeza dengan mereka yang jadi orang cakap gamers tapi khas untuk cari rezeki. Professional gamers. Maksudnya dia memang cari rezeki, cari duit dengan gamers, itu different. Itu lain lah. Bagi yang hobi tu dia ada berbeza sikit sebab dia hobi. So hobi ni kena buat
maksud hobi yang kita kena faham, Tidak mendatangkan duit, tapi mengeluarkan duit. Hobi. dia kena buat di masa lapang. Itu maksud hobi. So kalau hobi itu dibuat dalam masa yang bukan masa lapang, dia sudah jadi mengganggu terhadap hubungan rumah tangga itulah. Sebab apa? Uncle percaya tidak ada isteri yang mengeluh terhadap kerja suami dia. So berbeza dengan gamers yang memang orang cari rezeki dengan gamers yang hobi. So kalaulah si isteri tu tahu bahawa suami dia ni memang professional gamers yang cari duit terhadap permainan game, Uncle percaya isteri dia tu tidak marah. Tapi apa yang menjadi kemarahan atau yang menjadi geram terhadap isteri ni apabila seorang suami itu mengabaikan keluarga ataupun isteri itu disebabkan oleh hobinya yang terlalu ekstrim. Sudahlah dia beli game tu dengan harga yang tinggi dan diambil lagi masa keluarga tu terlalu banyak, dan pengabaian anak bini tu lagi kerap. Jadi benda-benda beginilah yang tidak wajar kalau kita tidak sedar. Punyalah rugi bercerai pasal kuat main game. Biasa Uncle dengar dulu masa Uncle belajar, orang gagal exam pasal main game. Tapi bila Uncle sudah jadi lawyer, Uncle dengar bercerai pasal main game. Pasal main game ni, Uncle sudah dapat lebih kurang more than 5 cases pasal bercerai kuat main game. Jadi benda-benda begini macam alasan tu orang sahabat cakap alasan berdukang, tapi benda ni happen. Jadi laki kuat main game. Game ni banyak kategori. Ada yang game memang PUBG lah apa. Ada satu game lagi ni, diorang panggil game tapi actually judi. Dia key-in lah apalah. Yang ni pun ada. Artinya lah orang yang main game ni, diorang punya relationship jadi tidak bagus ni bukan hanya masa juga, duit juga. Ya, duit. Ada game yang kalau game judi tu, dia melibatkan kewangan. Benda ni Uncle rasa mungkin kamu sudah familiar. Orang bercerai sebab laki kuat main judi. Judi mana? Judi key-in. Key-in maksudnya orang yang main di handphone saja. So benda-benda begini dia cakap hobi lah, bini tak marah lah. Ada yang prospek klien jumpa Uncle, saya bergaduh hubungan suami isteri sebab saya pun tak tahu kenapa. Dia boleh datang begitu alasan, dia tak tahu kenapa bini dia tiba-tiba lari lah apa. So Uncle pun tanya, apa masalah, apa yang kau sudah buat. Dia cakap dia pernah main game tapi isteri dia tak marah. Pernah artinya bukanlah hari-hari main. Actually dia mau kasih tahu dia ada main. Oh, dia cover tapi lah. Tapi dia cover, dia cakap pernah. Sebab mana ada bini main satu kali main terus lari. Tak, mana ada bini yang akan lari tanpa sebab bah. Yes. Jadi mesti ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan isteri itu tidak tahan, and then dia lari daripada rumah kelamin untuk kembali ke rumah keluarga dia. So bab-bab beginilah yang happen di dalam kes akhir-akhir ini. Jadi kepada gamers-gamers yang ataupun kaki-kaki judi online tu, kalau kamu mau keluarga kamu selamat, berhentilah, mengelaklah daripada meneruskan hobi yang ekstrim tersebut. Okay, kalau yang bagi pemain game yang hobi itu, mainlah di masa lapang, bukan main di masa bersama keluarga. So kamu pandailah atur masa kamu. Let's say luangkan masa. Kamu bawa bini kamu pergi spa kah, shopping kah, sementara tunggu tu kamu beli main game. So that is masa yang sesuai lah, kan? Orang cakap bahagi-bahagikan masa, bukan masa untuk santai sama bini, minum. Sebab benda ni kita boleh nampak sendiri zaman sekarang. Bila kita pergi kedai makan, Uncle boleh cakap 80% semua tengok handphone. Jarang yang kamu nampak tidak tengok handphone dan bercerita. 80 or 90% lah, mungkin 10% lah yang tidak tengok handphone. Itu betul lah sekarang trend. Even trend kita kena, orang cakap kena ubahlah trend yang orang cakap boleh menjejaskan hubungan rumah tangga lah, kan? Jadi benda-benda begini kalau kita tidak cuba ubah daripada awal, dia akan jadi cancer lah, maksudnya sikit lama-lama jadi barah. Sebab apa? Benda ni tanpa disedari. Inilah maksudnya kalau gadget yang kita miliki itu kita tidak
pandai untuk mengawal keadaan, benda ni akan jadi bala sama kita. Dia tu smartphone, but we have to be smart also in doing it. Smart daripada handphone tu lah. Smarter. Jadi tadi kan kita cerita pasal orang yang buang masa sebab game, tapi ada juga dalam research cakap husband yang overdoing their work, macam workaholic lah. Workaholic. Walaupun dia ni workaholic sebab mau cari rezeki untuk keluarga, tapi kadang-kadang dia workaholic, dia macam terlampau over, macam balik malam anak semua, housewife semua sudah tidur. Lepas tu in this research set, macam weekend pun dia begitu juga. Dia tak boleh kena kacau 5 minit pun waktu kerja dia. So orang yang terlampau workaholic ni tak bagus juga kan? Memang orang cakap kurang bagus lah. Sebab apa? Banyak yang bagi alasan dia workaholic demi masa depan anak-anak. Tapi kalau kita pikir, kamu sudah terabai ataupun kamu sudah hilang momen pembesaran anak yang kamu cakap tu. Kalau kamu cakap kerja workaholic sampai mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang bapa untuk menyalurkan kasih sayang kepada anak-anak, so kamu sudah hilang dia punya momen pembesaran anak tu. Sepatutnya anak ni dia ada momen macam mana mau belajar naik bisikal sama bapa. Mungkin dia ada momen macam mana mau belajar main bola sama bapa. Mungkin kamu perlu ada momen juga macam mana mau ajar anak kita memancing, kepada yang kaki pancing. Macam kau kan, kau pun workaholic juga lah. So kau rasa what is the moment yang kau akan cuba, sebab dia ni pun kerjanya ni. Kau rasa what is the moment yang kau cuba untuk untuk sediakan lah untuk anak-anak? Biasanya kalau uncle akan sediakan permainan ataupun hobi anak-anak untuk uncle sama-sama join. Macam uncle ni ada anak yang suka naik bisikal, ada anak yang suka buat pasang-pasang Lego. So uncle akan belilah beberapa mainan untuk join sama anak tu, untuk tanya macam mana pasang ni. Jadi dorang ni akan lebih happy lah apabila ibu bapa dorang pun join dalam dorang punya permainan. So macam bicycle, kita belikan dia bicycle kan. Mana yang anak yang suka teknologi main drone tu, uncle belikanlah drone. Lepas tu minta ajar dorang, uncle pula yang minta ajar macam mana main ni drone. Ya walaupun pandai, tapi pura-pura anda pandai, ajar. So anak pun kadang-kadang happy dapat mainan macam gitu kan. Jadi benda-benda begini ni, selain daripada tu kita bawalah anak ni every week untuk makan. Dah semestinya makan tempat hebat macam uncle selalu bawa makan kedai kedai mamak lah kan. Jadi benda-benda begini, momen yang boleh cerita-cerita sambil makan roti canai ke apa teh tarik kan. Mungkin boleh pergi macam kami ini ndak kisah. Sometimes kami bawa anak-anak pergi makan bakso di tepi jalan tu kan. Kalau macam di KK ni kadang-kadang ada dekat studium tu. So kami boleh stay di sana makan tu bakso, sambil cerita-cerita. Banyak kita boleh belajar daripada sana dengan anak-anak pun macam kita tengok macam mana life orang, how we cannot see down to others, macam we must help each other begitu. So kadang-kadang macam belajar hari juga. Sabtu Ahad kami bawa anak tu jogging, actually bukan jogging pun, jalan kaki saja di apa namanya tu, di Bukit Padang sana kan, di taman Lipat. Bukan di di Bukit Padang tu. So Tanjung Lipat kadang-kadang bawa budak-budak beli pusing-pusing. So sambil berjalan tu, sambil tu lah kita cerita-cerita, tengok keadaan tu itu apa. Kalau macam Tanjung Lipat ada kapal, ada laut. So boleh terus pergi makan jagung lah. So momen-momen beginilah yang perlu seorang suami ataupun bapa buat bersama-sama family. Sebab macam anak akan tanya macam, Mami, is that ocean or sea? So kita kasih tahu that sea is not ocean. What the difference with the ocean in the sea? So dalam masa yang sama kita mengajar dorang pula. So next apa jenis suami yang isteri mau ialah seorang suami yang sentiasa tenang. Mungkin kau boleh cakap pasal case story kau yang pasal
keganasan rumah tangga nih. Iya. Ini yang suami yang tak tenang nih. So banyak kes cerai ini juga disebabkan oleh keganasan suami itu sendiri lah. Maksudnya ada tindakan fizikal, lain lagi dengan tindakan mental nih. Macam mana orang yang dimaksudkan dengan tindakan mental nih, di mana si lelaki ni sentiasa bagi tekanan yang tinggi terhadap emosi isteri itu. Macam mana contohnya tu? Okey, kebanyakan yang uncle dapat aduan daripada klien uncle adalah mengenai perbandingan yang selalu dibanding-bandingkan mungkin di antara ipar ataupun dengan perempuan-perempuan lain. Benda begini ni selalu menjadi tekanan mental lah kepada si isteri itu sendiri. Mungkin selalu dengan maki-makian. Sekarang ni banyak uncle dengar lelaki ataupun isteri ni suka mengamalkan mulut yang tidak bertapis. Insurannya mungkin terlalu tinggi ni, yang selalu memaki, sikit-sikit memaki dengan bahasa kesat. So benda-benda macam gini ni lah kadang-kadang membuatkan seseorang tu, nak kisahlah suami atau isteri ni, dia bercerai pasal benda ni. Padahal pasal mulut pun tiada tindakan fizikal. Yang tindakan fizikal tu lain lagi. Oh ya. So di dalam taklik suami, di dalam sijil nikah, ingat kita ada 3 klausa taklik, iaitu tidak membayar nafkah zahir, nafkah batin. Yang terakhir tu adalah berlakunya daral syar'i. Maksud daral syar'i ini adalah penderaan mental terhadap si isteri itu. Jadi janganlah membuat satu tindakan yang membolehkan seorang isteri itu mendapat emosi yang tekanan emosi lah. Sekarang ni banyak sangat doktor kasih keluar surat terhadap tekanan mental seseorang tu. Jadi uncle mau kasih cerita sikit. Baru-baru ni uncle dapat satu klien di mana dia bercerai disebabkan laki dia suka pukul. Bila uncle tanya apa kerja suami, driver lori, percaya kalau driver lori sanggup pukul bini dia. Yang syoknya ni, bini dia ni bukan alang-alang, anak toke. Jadi bila anak toke kena pukul oleh driver lori itu macam tidak ngam lah kan. Untuk seseorang suami itu sudahlah orang cakap tidak sekufu dengan istrinya. Lepas tu cuba lagi membuat satu tindakan fizikal terhadap si isteri. Inilah kalau kalau suami yang dia tidak berapa tenang secara emosi kan. Mungkin kalau lelaki yang sudah berani pukul ni, mungkin dia bermula dengan something macam kasih naik suara. Kan dia bermula dengan itu, bakal naik suara, dia tidak dapat kawal emosi dia mau meradang. Kalau sudah memukul tu dia sudah satu step ahead tu. Mungkin kalau dalam laki gini kan, dia jangan start kasih naik suara tu. Kasih naik suara tu dia starting lah sudah tu kepada benda-benda yang lain. Cuma uncle mau faham, cuba mau memahami si suami lah. Sebab kebanyakannya berlakunya tindakan fizikal ni adalah daripada tindakan si isteri itulah. So apa yang uncle boleh share di sini, apabila si isteri cuba membuat tindakan fizikal, cuba elak dan keluar daripada keadaan tu. Maksud keluar daripada rumah lah. Jangan sampai kita pun membalas balik. Uncle tahu kebanyakan punca penderaan ni adalah disebabkan oleh tindakan pertama si bini. Maksudnya si bini dulu yang cuba untuk membuat tindakan ni. Kadang-kadang kena umban something lah sampai laki ni hot temper sebab dia dulu diserang secara fizikal dan dia balas balik. So benda ni uncle harap benda ni tidak berlaku. Sebab apa? Benda ni dia boleh menjadi kes jenayah sebab sekarang ni dia ada kes jenayah akta keganasan rumah tangga. Kalau macam di Sabah ni, SAWO ni adalah satu badan di mana si isteri itu boleh membuat aduan terhadap keganasan rumah tangga yang berlaku. Jarang kita dengar laki kena dera lah. Yang selalu kita dengar adalah si isteri. Jadi uncle advise, apabila berlaku pertengkaran yang menyebabkan si isteri itu bertindak ganas, cuba untuk elak
untuk keluar daripada situasi itu. Orang paling senang kita keluar lah untuk menenangkan diri. Tapi supaya kan, benda tu tidak berterusan lah. Tapi kan I just want to share lah. Tapi kalau banding lelaki dan perempuan, lelaki kena lebih bersabar dengan perempuan. Sebab semua orang tahu lelaki ada 7 akal. Betul tak tu lah? Satu nafsu. Iya. Perempuan ada berapa emosi nafsu? So maksudnya semua lah. So jadi lelaki lebih kena sabar dengan perempuan. Dan perempuan ni dia banyak fasa. Dia fasa dia mengandung, fasa dia beranak, fasa dia period, fasa dia normal. Semua tu melibatkan hormon emosi dia. Jadi dalam apa-apa hal lelaki kena lebih bersabar dulu lah dengan perempuan, lebih bijak mau mengawal keadaan. Jangan sampai kena umban. Kena umban handphone kan sampai pecah semua tu. Jangan sampai keadaan tu timbul. Iya. That's why itulah Allah memberikan hak talak tu kepada si suami. Allah tidak bagi talak tu kepada isteri. Kalaulah contoh isteri ni kena bagi hak talak, nescaya perkahwinan tu si suami sudah kena talak 100 kali dalam masa berapa tahun saja. Jadi maksudnya di sini ni si isteri ni dia tidak diberikan hak talak tu disebabkan emosi dorang ni sentiasa tidak terkawal. Jadi maksudnya suamilah kena mengalah sikitlah dari segi emosi ni. That's why itu kita dibagi berpasangan dengan isteri, supaya bila satu orang marah, satu orang kena cool. Satu orang cool, satu orang kena marah kan. Biasanya macam gitulah di dalam hubungan suami isteri. So meaning that tiada lah alasan aku yang nak pukul dulu lelaki macam gitu. Aku yang nak pukul dulu. Actually kamu yang kena lebih bersabar, sebab dari apa tu? Naturally pun memang perempuan lebih banyak emosi banding lelaki. So anyway, lelaki yang wanita suka, isteri suka ni ialah seorang lelaki yang boleh merendahkan ego dalam diri. Macam manusia ni kan, macam lelaki ni, dia ialah ketua keluarga, dia ialah seorang yang mencari rezeki. Jadi ego dia ada agak lebih tinggi kan. Jadi itulah yang selalunya dia ni pandai kasar, pandai apa. Contoh macam mana kita mau merendahkan ego ni. Contohlah kita macam isteri ni baru pas beranak kah, dan kamu tidak mad contohnya. So macam kalau dulu bini yang cuci kain, jemur kain, lipat kain semua kan. Kalau sudah beranak tu macam mana pula bini mau buat tu semua. So kita sebagai lelaki tu rendahkan ego dan pergilah cuci kain tu, pergilah jemur kain tu. Tak payahlah peduli jiran-jiran bercakap. Jiran ni memang suka bercakap. So itulah salah satu cara macam mana mau merendahkan sikit ego tu. So kalau bagi uncle, kalau rasa-rasa benda-benda kerja rumah tu suami susah juga mau buat, ndak apa, ramai pembantu rumah kita boleh cari. Duit je. Cari saya duit, so kita carilah pembantu rumah. Okay, that's why itulah uncle selalu kena tanya, uncle berapa mau bagi nafkah isteri ni yang sesuai? Uncle punya soalan satu je, berapa kau bayar orang gaji kau? So selalu orang akan jawab 1,000 lah, 800 lah, 900 lah. So bila orang bagi jawapan uncle, contohlah yang selalu ni, sebab kita tahu average pembantu rumah sekarang 1,000. gaji dia orang 1,000. So uncle tanya balik lah sama suami itu ataupun klien uncle, kau rasa kalau tukang gaji pun 1,000, so wife dia lah buat semua sebelum ni, sebelum ada orang gaji, siap kasih beranak, siap layan kita lagi kan, sebagai seorang suami isteri. Lepas tu semualah dia buat. Adakah kita rasa nafkah isteri itu di bawah 1,000? Uncle nak mau jawab, sebab apa? Itu adalah bergantung kepada kamu, Kemampuan whatever. Tapi yang jelas, kadang-kadang suami ini sanggup cakap bagi isteri 1,000 dia nak mampu, tapi bayar orang gaji dia mampu. Kamu rasa hakim percaya? So fikirkanlah. Mungkin lah kau boleh cerita pasal case story kau, macam mana kalau macam husband and wife tu dia kerja, sama-sama kerja, tapi bila balik ke rumah kan,
laki itu terus duduk je minta kopi lah, minta apalah, dorang duduk diam-diam, padahal dua-dua pun kerja. Dia terlampau ego, dia bilang dia di rumah dia ketua keluarga. Macam kau cerita kau punya case story, adakah yang macam gitu tu? So benda-benda begini selalunya terjadi bagi orang yang mempunyai jawatan yang tinggi lah. So apa yang uncle boleh advise untuk keharmonian suami isteri ni adalah uncle mohon supaya suami yang ego ni membuat satu ikatan perjanjian persetujuan dulu. Sebab apa? Bila seorang ego, ini kau cakap ni masuk ke aspek undang-undang syariah sudah ni. Yalah. Kau ni main lompat-lompat. Sebab apa uncle mau bagi advice lah. Sebab cadangan. Cadangan. Apabila kamu dapat seorang lelaki yang ego, first orang yang ego ni kita kena ambil dia punya ego, dia punya financial. So kita lengkapkan dulu si suami ni supaya melengkapkan nafkah dulu. Nafkah anak, nafkah isteri. Lepas tu kita minta seorang pembantu rumah. Pentingnya pembantu rumah di dalam era orang cakap zaman sekarang ni, yang mana suami kerja, isteri pun kerja, penat balik. Jadi not fair sebab perempuan pun penat. Jadi pembantu rumah ni sedikit sebanyak dia boleh membantu suami isteri ni untuk mendapat atau berpeluang untuk masa tu bersama. Kebanyakan apa yang terjadi zaman sekarang, dorang ni cuba untuk jadi superwoman bah. Maksudnya bini balik kerja dia penat, and then si laki mau minta layan, tak dapat dilayan, di mana bini ini terpaksa layan anak lagi. Jadi benda beginilah yang selalu bergaduh ni. Jadi uncle mau bagi sharing lah. Lebih bagus kamu mendapatkan hikmat seorang pembantu rumah supaya beban terhadap kerja-kerja rumah tu ringan sikit. Jadi kamu ni ada masa bersama laki bini, dan kamu juga ada masa bersama anak-anak. Masa jadi, untuk rehat pun ada. Ya, waktu rehat lah maksudnya uncle. Sebab kebanyakan orang zaman sekarang ni dia kerja 8 jam, 8 hingga jam 5. Travelling time lagi, berjam-jam sampai rumah sudah maghrib. Masak pun dah sempat. Sebenarnya kalau kamu ni ndak ambil pembantu rumah, kamu makan di luar, orang cakap tu kadang-kadang melebihi kos. Lebih untung lagi kamu ambil pembantu rumah. Ya, boleh goreng telur. Yang ini kamu sudahlah banyak belanja di luar, penat lagi. Yang ini kamu ada pembantu rumah, makanan pun sudah tersedia, kain pun sudah kena cuci, baju kena sereka, rumah bersih. Lepas tu orang cakap mau pergi mana-mana, laki bini pun senang ada pembantu rumah di rumah. Kan kalau cakap takut terjadi apa-apa, apa susah pasang kamera. Kan sekarang ni semua canggih, so kita kena pandai untuk menikmati kehidupan yang era baru. Contohnya macam yang kita cakap tadi tu kan, pasal ego ni kan. Selalu kalau ada keluarga yang ada problem macam gini, selalunya dia akan jumpa untuk dapatkan advice undang-undang kan. So apa yang selalunya dorang akan dinasihatkan tu? Biasanya uncle akan nasihatkan benda ni first buat solve apa dulu solution yang benda-benda yang mendatangkan pergaduhan. Contohnya macam kalau uncle nampak pergaduhan disebabkan isteri penat, ini tidak terlayan itu, so uncle akan nasihatkan supaya ambil pembantu rumah. Tapi sebelum ambil pembantu rumah, uncle akan advise untuk yang wajib dulu. Apakah yang wajib? Nafkah isteri, nafkah anak, dan barulah yang lain-lain. Sebab dua ni kalau belum kita settle, tak payahlah ambil pembantu rumah. Sebab benda ni yang wajib pun kamu nak buat. Tak payah sembahyang sunat, kalau sembahyang wajib kan kamu dah bikin. Betul? Bukan uncle melarang, tapi buat dulu yang wajib, baru benda yang sunat. Sama juga dalam hubungan rumah tangga. Mungkin kalau yang macam gitu, lelaki kena main peranan lah. Betul. Kena bantu lah dalam hal-hal di rumah, cuci kain apa semua kan. Ya. Yeah. So benda-benda begini kadang-kadang kamu pun mengadu penat, tidak terbuat. Jadi apabila kamu pun rasa penat, isteri itu lagilah penat. Terutamanya bila isteri ni dalam bulan-bulan orang cakap mau datang bulan ni. Biasanya emosi pun tidak terkawal. Sanalah kamu nampak bini kamu ni sebulan sekali dia akan mengamuk. Mengamuk sama anak, mengamuk sama laki. Tentu. Kadang-kadang mengamuk benda-benda yang kecil-kecil saja. Jadi kamu kena faham.
Bila dia mengamuk tuh, kamu cek lah, ada benda kah yang lupa kamu beli. Contohnya tuala wanita kan, prepare lah awal-awal. Sebab kita faham apabila sudah bini tu datang bulan, masa itulah kita akan faham dia akan mengamuk tanpa sebab. Yang ini kalau kamu cakap mengamuk tanpa sebab, masa ni lah dia pandai marah-marah. So kita kena faham lah sebagai husband, sebagai bapa, masa bini period tu kita pun berhati-hati dengan kata-kata. Kadang-kadang kita cakap macam biasa, kena marah. Jadi benda-benda begini kena faham lah kenapa dia marah, sebab dia period. Jadi kelebihan dia lah untuk memarahi kita tanpa sebab. Ada orang tanya, apa betul perjanjian bersama, dia bilang. Balik-balik Uncle cakap, dia bilang, apa ni perjanjian bersama ni? Perjanjian bersama adalah satu kontrak, ada satu dokumen yang kita buat. Lepas tu ada dia tanya, perlukah pergi mahkamah ni, dia tanya. Okey. Actually benda ni perlu dibuat di hadapan peguam syar'i. Kita akan buat satu kontrak ikatan hibah di mana kita akan endorsekan benda ini di lembaga hasil kan, stem hasil kan. Lepas tu benda ni boleh difilekan ke mahkamah untuk disahkan. Contoh kalau macam nafkah isteri, kita akan buat satu tuntutan nafkah isteri. Nafkah anak, kita akan buat tuntutan nafkah anak. Sebab ini merupakan satu kontrak sahaja dan akan disahkan di mahkamah. Benda ni dia melalui dua proses. Proses pertama cuma di peguam syar'i. Proses yang kedua akan di-endorse oleh si isteri lah apabila benda ni dinampak tidak ada sinar. Faham kan? Cuba bagi contoh dulu. Contohnya biasanya Uncle akan buat ikatan ni secara general terhadap suami isteri ni. Contoh baru-baru ni Uncle ada satu kes di mana perjanjian ni adalah mengenai perjanjian nafkah isteri. Cuba bagi contoh tu ayat balai. Okey, di dalam pertama dia cakap si suami akan membayar nafkah si isteri sebanyak RM1,000 setiap bulan. Okey, dan akan dikreditkan ataupun di-bank in-kan terhadap akaun isteri pada setiap 26 hari bulan atau akhir bulan. Contohnya begitu. Seandainya keengganan si suami di dalam membayar nafkah ini, ingkar terhadap perjanjian ini, menyebabkan si isteri memohon cerai, fasah. Contoh. Jadi ikatan ni kita nampak simple, tetapi benda ni mengikat. Sebab kita ada agreement. Contohlah macam kamu beli rumah, apabila kamu terikat membayar bla 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 bla, kamu akan membayar. Kalau kamu cakap ikhlas mau membayar, mana ada orang ikhlas mau bayar? Inilah masalah. Kamu perasan enggak kalau Uncle simpang sikit lah kan? Biasanya kalau kamu kerja dengan orang sama kamu kerja dengan ibu bapa kamu, gaji kamu murah tau kalau gaji ibu bapa. Tapi bila kamu kerja dengan orang, lagi mahal ikut kamu punya kelulusan. Inilah different dia. Masalah kalau laki bini sama keluarga ni, dia punya pemberian tu dia berat. Tapi dengan ikatan perjanjian ni, dia akan membuatkan orang tu committed terhadap perjanjian dia. Sebenarnya boleh saja isteri terus filekan ke mahkamah untuk buat tuntutan isteri, tapi nafkah isteri. Tapi benda ni seolah-olah macam dia kasar sikit. Kasar, Pak. Tapi kalau kita buat ikatan perjanjian persetujuan ni, dia lembut. Kita tidak bawa pun pergi mahkamah. Kita akan bawa pergi mahkamah apabila berlakunya ingkar terhadap perjanjian. Jadi bila dia sudah ingkar tu kan, baru kita filekan ke mahkamah. Senanglah isteri tu urusan tuntutan fasah tu. Sebab ada perjanjian tersebut. Sebab orang tak tahu lah. Benda ni tuntutan fasah tu susah. Sebab apa? Kita memang jelas di sana. Kita boleh memohon fasah atau apa. Susah kan, kau tahu dulu. Susah kan buat tuntutan fasah tu. Bukan susah. Senang kan. So bila ada perjanjian tu, bila ada keingkaran tu, dia jadi lebih senang. Yes, correct. So benda ni lah yang boleh mengikat. Apabila ada perjanjian, jadi keharmonian tu bolehlah tercipta. Sebab selama ni mungkin kebanyakan suami ni dia faham bagi nafkah ni macam gini, Pak. Apabila dia beli beras, apa semua keperluan di rumah, dia cakap aku sudah bagi nafkah.
Tapi dia lupa nafkah istri ini berbeza dengan nafkah anak. Sebab nafkah istri ini, kamu kena faham, adalah perbelanjaan pribadi si istri. Perbelanjaan pribadi si istri. Bukannya dia cakap kasih makan saja si bini. Maksudnya perbelanjaan si istri ini dia umum. Dia mau beli baju dia mau beli dia punya reload sendiri, handphone sendiri, dia mau beli dia punya alat makeup sendiri. Kamu mau bini cantik tapi alat makeup dia kamu ndak mau keluarkan belanja. Alat makeup So 10 tahun susah punya. lah ya. Jadi benda-benda begini apabila kamu mau apa-apa request, so kamu kena invest apa yang kamu hajatkan tuh. Contoh mau bini cantik. Mau bini cantik kamu kena invest untuk kecantikan lah. Kamu mau istri pintar kamu kena invest education. Mau istri fit. Kamu kena invest dia punya apa gym whatever tu, dia punya suplemen. So maksudnya benda-benda begini kita kena produce lah apa yang kita mau sama bini kita kan. Okey, dalam perjanjian tu kan, tadi yang first tu kau cakap pasal nafkah kan. Apakah jenis lain perjanjian selalunya yang termeterai dalam perjanjian bersama tu? Yang itu Contohnya kebanyakan masa dengan keluarga anak. iya, Itu boleh tak dalam perjanjian? boleh. Macam uncle punya agreement ni ada yang suami tu willing masukkan perjanjian dia akan memberi masa dan sponsor terhadap perbelanjaan percutian. Percutian keluarga ke dalam negeri lah. Ada yang buat percutian di luar negara pun ada. Dia ikut kemampuan si suami. So perjanjian-perjanjian yang kena cipta ni, yang kena buat ni, dia menggembirakan dua belah pihak tau. Jadi si isteri ni, ya, si isteri ni pun rasa secure. Wow, dia cakap perjanjian ni betul-betul buat aku happy. Macam rupa macam baru kahwin baru. Maksudnya macam satu kehidupan yang nampak sudah sinar dia. Si isteri dapat nafkah bulan-bulan, anak punya nafkah begini, ada cuti kan. Lepas tu suami ni akan meluangkan masa setiap hari macam gini. So benda ni boleh dimasukkan dalam klausa asalkan klausa itu dipersetujui oleh suami dan isteri. Jangan syok sendiri buat klausa tapi sebelah pihak tidak setuju. So perjanjian ini tidak akan termeterai. Tapi actually bukan saja apa yang isteri mau, apa yang suami mau pun boleh. Yes, maksudnya dua belah pihak lah. Macam contohnya saya mau seminggu sekali kau mesti masak. Contohnya. Gitu boleh tak tu? Boleh. Mau masak apa semua boleh bagi tahu. Yang penting dia tidak menyalahi hukum syarak ataupun undang-undang syariah. Apa-apa perjanjian boleh kita buat, yang penting tidak menyalahi hukum. So jadi kan kalau sebelum kalau ada rumah tangga tu yang gini goyang-goyang, janganlah terus pergi tak cerai je. Berfikir dulu pasal perjanjian bersama ni, dia lebih soft, dia lebih harmoni, dia lebih tertutup, tidak melibatkan orang luar, hanya melibatkan peguam syar'i dan dua orang suami dan isteri itu kan. Yes, dan beberapa orang saksi. So macam pengalaman uncle selama ni, alhamdulillah uncle sudah metrai beberapa perjanjian persetujuan, di mana perjanjian persetujuan ni dia melibatkan banyak aspek. Contohnya seorang suami ini disyak mempunyai hubungan affair lah. Apabila uncle buat agreement ni, si isteri ni pun gembira. Dan orang cakap dia punya ketakutan tu reduce sampai 80%. Daripada 100% jadi 80 atau 90. Sebab apa? Dia sudah secure dari segi nafkah. Sudah secure, nafkah anak pun secure. Harta pun sudah secure, di mana harta tu telah dihibahkan. Uncle suruh lagi buat satu ikatan hibah. Dalam ikatan hibah tu di mana harta-harta telah pun dihibahkan kepada anak-anak dan isteri. Jadi di sini kalau kita nampak, apabila kita membuat satu perjanjian tu, satu ikatan perjanjian tu, dia ni adalah satu medium di mana benda ni menjadi security terhadap si isteri dan anak-anak. Dia macam guarantee macam guarantee terhadap sesuatu. Dia cakap insya-Allah suami ni dah buat hal. Kalau dia buat hal,
rumah pun sudah kita punya, anak-anak punya, aku punya nafkah pun sudah dibayar sekian-sekian. Kalau dia tidak bayar, aku boleh charge di mahkamah. Jadi benda-benda begini membuatkan si suami pun dia akan berfikir, kalau selama ni dia mau bertanduk, bila dia nampak agreement ni sudah mengikat dan dia nampak duit aku ni ngam-ngam ni untuk bini, untuk family. Macam mana lagi mau cari macam luar? mana lagi mau cari luar kan? Sebab duit tu pun sudah di fulfill di dalam keluarga tersebut. Fully Itu utilize. di full utilize di dalam perbelanjaan keluarga Dan tersebut. anak-anak. Jadi benda ni dia tidak ada ruang untuk buat hal. Sebab apa? Duit tu secukupnya digunakan di dalam keluarga. Ini bukan apa. Oleh kerana laki punya gaji ni banyak pergi belanja luar dan gaji bini ni banyak tanggung keluarga. Pasal itulah dorang ni ada peluang, keinginan untuk berbelanja di tempat lain. Benda keinginan untuk menambah cawangan untuk Padahal tidak mampu. Tapi dia anggap dia mampu. Yang akhir-akhir ni lagi Uncle mau share kamu, banyak kes permohonan poligami di kalangan orang B40. Inilah Uncle pelik. B40 tu gaji 2,000 ke bawah ataupun Dua M40. kali. Lebih kurang lah 2,000, B40 3,000 4,000 lah. 4,000 ke bawah. 3,000 ke bawah. Bayangkan B40 punya golongan buat permohonan poligami. Sekarang ni Uncle tengah berfikir ni, apa yang menyebabkan dorang boleh berkeinginan untuk buat permohonan poligami sedangkan keuangan tu tidak mencukupi. Jadi benda bergenda begini terjadi disebabkan dorang ni tak tahu betul ke dorang mampu. Kita nak mau ceritalah kemampuan tu dari segi batin. Kita mau cerita dari segi zahir dulu. Sebab apa? Kebanyakan yang berpoligami ni anak pun sudah ada, bini pun suri rumah, cantik lagi. Jadi inilah yang menyebabkan kadang-kadang Uncle berfikir biar betul ni. Jadi apakah solution untuk menangani masalah demikian? Jadi cara yang Uncle fikirkan adalah membuat satu ikatan persetujuan bersama. Okey, Lai. Cuba kau bagi tips tambahan kalau bagi suami yang mau memohon poligami, apa yang isteri boleh buat? Dia boleh membantah kan? Ya. Cuba boleh buka file untuk membuat menjadi bantahan responden untuk membuat bantahan terhadap poligami permohonan tersebut. Uncle last week ada beberapa prospek tu dia mohon Uncle untuk mewakili dorang sebagai responden terhadap bantahan permohonan suaminya untuk berpoligami. So masa bantahan tu apa yang dia boleh buat? Dia boleh tunjukkan yang suami dia tu ndak. Begini, kebanyakan mampu. Suami yang membuat permohonan ni dia banyak trik bertukang. Dia bohong dengan pendapatan dia bohong dengan dia punya kemampuan. Jadi benda ni macam mana kita mau maklumkan kepada mahkamah ataupun hakim, iaitu dengan melantik seorang peguam bagi kamu membuktikan bahawanya permohonan itu tidak wajar. Sebab dorang ni buat permohonan, sama ada permohonan dorang diluluskan ataupun tidak adalah bergantung kepada affidavit tersebut. Affidavit ni adalah akuan sumpah si suami di dalam membuat permohonan tu. Jadi yang tahu kelemahan si suami ni adalah isteri. Jadi kadang-kadang isteri ni dorang tanya, "Uncle, apa bini boleh buat kalau suami ni mau mohon poligami? Saya tidak setuju." Kalau tidak setuju, kamu boleh buat permohonan untuk buat bantahan, iaitu buka file dengan peguam syar'i untuk lawan terhadap permohonan tu. Kamu buktikan kepada hakim yang dia tidak mampu dengan apa yang dia cakap. Contoh dia cakap dia mampu bagi duit begini, selama ni tidak bagi pun. Dia cakap dia mungkin boleh berlaku adil dengan sehari sana sehari sini, selama ni hilang 1 minggu pun. Jadi kamu kena maklumkan kepada mahkamah terhadap permohonan itu untuk kamu bantah di mahkamah. Ataupun balik ke rumah kerja penat tidur je. Apa macam mana lah tu? Kan dia cakap gajinya 5,000, padahal sekali yang kamu tahu 3,000 saja. 2,000 tu tak tahu dari mana dia dapat. Mungkin dia edit kah slip gaji dia kah, kita pun tidak tahu. Jadi benda-benda ni yang tahu cuma isteri. So apa isteri perlu buat? Kalau kamu setuju, okey, tak payah kamu lantik peguam. Kamu redha saja. Tapi kalau kamu tidak setuju dan kamu ingin lawan
dapatkan hikmat seorang peguam untuk lawan kamu balik. lawan sebagai responden untuk membuat bantahan terhadap permohonan tersebut. Okey? Jadi itulah yang perlu kamu buat. So bagi suami yang isteri mau ni, yang tadi balik lagi kita pada tajuk tadi, ialah seorang yang boleh menunjukkan gentleman dia. Okey, bukan yang lembut lah, lelaki yang gentleman. Okey, perempuan suka. Contoh macam bila jalan, perempuan suka dia dipegang tangan. Pegang erat-erat lah, bukan pegang macam pegang apa saja. Perempuan suka macam gitu. Dia gentle lah. Lepas tu kalau driving, ada wife di sebelah, please lah, okay? Please lah lelaki yang drive. Janganlah perempuan yang drive, okay? Itu untuk menunjukkan gentleman. Kalau pergi makan, please lah jangan bini yang bayar, okay? Husband yang bayar, okay? Itu ialah gentleman. Kalau angkat barang, pergi Gaya Street sana, pergi beli apa? Pergi beli tembikai ke, please lah, janganlah bini yang terangkut-angkut terbegini sudah. Apalah guna lelaki punya tulang yang banyak itu. So dengar sudah kan, gitu. perempuan ni suka lelaki yang gentleman. Ingat tuh, bila makan di luar, janganlah pula kamu suruh bini kamu yang bayar. Bikin malu saja. Kalau saya nampak saya malu kalau lelaki kalau begitu. uncle lah, anak uncle yang perempuan tahu boyfriend dia minta bayar sama anak uncle reject awal-awal bakal menantu. Sebab dia akan menjadi tabiat sampai bila-bila tu. Make sure Poksilap saja tu, para suami apabila kita makan apa-apa di luar, pastikan kita yang buat bayaran. Ada juga yang bagi alasan, duit semua saya sudah bagi sama si bini, biarlah bini yang bayar. Pandai-pandai lah, kamu kena pandai untuk ada budget untuk bayar juga makan. Sebab ini akan dilihat oleh anak-anak. Betul. So kalau anak-anak sudah nampak bapaknya ni tidak pandai bayar, mama dia saya yang bayar, so dia akan jadi habit kepada anak. Anak pun jadi tidak gentleman lah. Dia cakap, keluarga kami mama yang bayar, bukan bapak. Jadi benda ni dia akan menjadi pembelajaran yang salah terhadap anak-anak kita yang observe secara langsung. Tidak payahlah kita ikut macam orang putih kan. Orang putih kan dia kasih buka, dia kasih tarik meja, itu terlampau lebih gentleman lah pula kan. Yang satu lagi yang uncle selalu nampak, yang bini driving, laki tidak driving lah. Yang itu dia ada dua condition. Satu, lakinya memang tidak boleh driving, itu lain cerita lah. Contohnya dia ada masalah mata. Tapi sekarang moden sekarang moden boleh je. Tapi ini kita cerita yang mampu, yang okey. Faham lah. Tidaklah kau cakap laki aku cacat pun kau suruh aku dia drive. Tidaklah bah. Yang ini kita anggap yang normal lah kan. So yang pegang tangan tu, itu kebanyakannya kalau couple lama ni yang selalu malu-malu ni. So kasih try lah hilang malu. Sebab apa? Bila orang tua ni, yang kamu cakap orang tua bertebiat pegang tangan bini dia ni, kalau dia ada girlfriend baru, dia pegang tu tangan girlfriend dia. Dia pegang tu. Itu yang uncle lahiran. Kalau girlfriend dia pegang, bini ni mentang-mentang sudah lama. Observation juga kan. Ya. Kita selalu observe, macam muda ni, bini dia muda, girlfriend lepas ni. Tu, pegang-pegang tangan, peluk-peluk lagi. Makan lagi pakai topi lagi. Yang tua tu siap pakai topi. Uncle pun pakai topi tua, tapi bukan mau cover. Actually itulah yang selalu terjadi. Sebenarnya isteri ni dia suka laki yang pegang tangan. Dan banyak juga yang cakap, dorang ni laki bini pegang tangan. Banyak yang jealous tu actually. Sebenarnya kamu buatlah supaya, bukan mau kasih jealous orang lah, maksudnya hubungan tu lebih erat. Dah payah dengar cakap orang. Kalau kamu dengar cakap orang, matilah. Sebab apa? Bila kamu susah dan kamu apa-apa, kamu juga yang hadapi. Yang bercakap mengumpat tu dia tidak tolong. Dia tolong umpat ada. Jadi janganlah peduli orang yang mengumpat. Biarlah kita, orang cakap 40s sudah ni, masih lagi pegang-pegang tangan bini laki ni kan. Itu adalah satu amalan yang baik. Itulah amalan Rasulullah kan. Jangan mau poligami saja kita ikut sunnah. Yang pegang-pegang tangan pun kita mesti ikut. Kalau tidur pun boleh pegang-pegang tak? Boleh. Paluk-paluk lagi boleh. Kan? Jadi benda-benda beginilah yang orang cakap nampak remeh, tapi sebenarnya bila kamu buat dia ini jadi basic
terhadap kekuatan kasih sayang laki bini. Apalagi kalau ada bibit-bibit bergaduh tu. Bibit-bibit mau bergaduh. Terus cepat-cepat pegang tangan. So maksudnya dia mau berdamai lah tu kan. Ya. So kita faham lah apabila pegang tangan tu mau berdamai. Jadi benda-benda begini ni wajar kamu amalkan. Peganglah tangan bini, peluklah hari-hari bini. At least kamu kena peluk bini ni sekurang-kurangnya 5 kali sehari. Iaitu selepas waktu solat, cium tangan tu peluklah bini. Jadi ekstra lagi baguslah kan. Sebab banyak yang couple lama ataupun perkahwinan yang sudah lama ni, kalau mau cerita peluk ni memang susah. Ada yang uncle pernah buat consultation, dia ndak pernah peluk bini dia ni mau 10 tahun. Bayangkan 10 tahun ndak pernah peluk. Uncle pun berfikir macam mana dia berkelaminnya. Maksudnya dia berkelamin pun ndak berpeluk lah. Berfikir juga uncle. Ini pengakuan. Kau kan selalu dengar cerita masalah rumah tangga aja. Mungkin satu hari nanti next time kan kau boleh cakap, kau boleh buat research sedikit apa tabiat orang yang sudah kahwin lama dan happy ni, Pak. Kan? Next time kan? Next time mungkin uncle boleh buat research kan, boleh buat master ke pasal tu. Bukanlah, Pak. Orang-orang tanya lah, Pak. Kau buat master nanti. Yalah, boleh buat jadi buku kan. So, itulah sharing uncle pada hari ini mengenai basic perlakuan yang suami. Macam bini uncle cakap tadi, please be a gentleman. Jangan perempuan yang bayar bila kita keluar makan. Jangan perempuan yang drive bila ada dua dalam kereta kan. Makan dengan bini bayar, makan dengan girlfriend dia yang bayar. Itulah tu. Itu betul kan? Selalu jadi kan, makan dengan girlfriend laki tu bayar, tapi makan sama bini yang bayar. Jadi benda-benda begini ni selalu terjadi. Jadi benda itulah yang perlu kita perbetulkan. Sepatutnya sama bini lah, sebab dia isteri kita yang sah, halal. So kita kena bagi contoh yang baik. Macam mana susah pun kita yang kena tanggung keluarga. Kena ada banyak communication lah kan. Komunikasi. Contoh macam kalau kau dah suka bini, kau suka macam girlfriend kau gini-begini, kau suka pakaian begini. Okay, you tell your wife. Oh, aku suka kalau kau pakai begini kan. Kasih belilah si bini kan. Belilah. Aku suka kalau kau pakai dress. Okay. Jadi kau belikan lah dress. Cuba kau kasih kurus badan sikit. Belikan dia suplemen yang 1,000 berapa tu. Pergi buat treatment Mary France lah yang berbelas-belas ribu tu. Suruh pergi buat treatment semua, kasih lawak balik kan. Benda-benda macam gini. So before we end up maybe you want to tell about your e-book. Okay, bagi mereka-mereka yang ingin dahagakan kepada ilmu perundangan syariah, yang perlukan pemahaman yang lebih, uncle ada buat 3 e-book, iaitu e-book pertama mengenai 7 jenis perceraian. Ada 7 jenis perceraian. Banyak yang tidak faham ni jenis cerai macam mana, selalu silap memilih perceraian di mahkamah. So uncle ada 9 tuntutan selepas berlakunya perceraian, e-book tu. Dan yang ketiga adalah e-book uncle mengenai ikatan hibah dan wasiat, apa perbezaan hibah dan wasiat. Dan yang keempat uncle ada senarai kes di mahkamah syariah di Malaysia. Maksudnya tajuk-tajuk tuntutan atau permohonan di mahkamah syariah. So boleh dapatkan e-book itu secara percuma. Bagaimana cara dia WhatsApp uncle, bagi nama penuh, bukan nama si Nana lah, si Ita lah, lepas tu kasih nama si L lah, si M lah. Boleh juga, tapi kami mau full name. Kami mau full name. Lepas tu bagi tahu daerah di mana tinggal terkini. Contoh kalau dia orang Sabah, orang KK tapi sekarang menetap di Pahang. Kasih tahu lah macam gitu. Sebab apa? Kenapa uncle perlu tahu? Kadang-kadang uncle mau explain pemakaian undang-undang ni adalah mengikut negeri. Kamu kena faham. Sama. Undang-undang Kerajaan Negeri Sabah punya mahkamah syariah, dia ada lain sikit dengan Semenanjung. Contohnya di dalam bab harta pusaka ataupun dalam bab anak angkat. Jadi undang-undang ini perlu difaham mengikut negeri.
Jadi kalau tidak, kamu akan keliru. That's why tu uncle perlu tahu. Yang selalu uncle tanya lagi kalau orang Sabah tu di mana? Beaufort, KK, Sandakan, Tawau. Kenapa? Sebab contohlah dia ni berkeinginan untuk lantik uncle sebagai peguam. So uncle kena tahu daerah dia. Kadang-kadang orang tak tahu, dia tahu ada mahkamah. Sekali tengok mahkamah tu macam mahkamah Beaufort, dia mahkamah rendah, dia bukan mahkamah tinggi. Jadi kamu kena faham benda-benda tu. Kenapa uncle tanya? Jadi okey, uncle ucapkan semoga kita ni jumpa lagi. Okay? Yang baik tu semua daripada Allah, yang tidak baik tu daripada kami berdua. Minta maaf jika ada yang terkasar, tersinggung kamu semua, followers semua. So just stay tuned with this page to get more info about undang-undang syariah dan tips ke rumah tangga Islam. Jangan lupa untuk bahagia. Assalamualaikum, bye. Jumpa lagi.